Program Outreach dan Kembara Bersera Rakyat. Orang asli terima manfaat. Perak kena pasti faktor pelajar tidak ambil SPM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita wilayah Rabu 21 Jun 2023. Anda bersama saya Azamri Husin. Kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Kelantan, Sabah dan Sarawak. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Saudara Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin dilantik sebagai Ketua Polis Negara baharu selama 2 tahun. Manakala Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk Sri Ayub Khan Maidin Piche pula dilantik sebagai timbalannya. Pelantikan berkuat kuasa Jumaat ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menerusi kenyataan dikeluarkan pihak kementerian. Pelantikan itu mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri atas perakuan Suruhanjaya Pasukan Polis. Tan Sri Razarudin Husin berkelulusan ijazah Sarjana Sains Sosial Pengajian Kepolisan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, menjawat pelbagai jawatan di peringkat negeri dan kontingen. Beliau menjawat jawatan Timbalan Ketua Polis Negara mulai tahun 2021. Datuk Seri Ayub Khan pula mula menyertai pasukan pada tahun 1991 sebelum dilantik kepada pelbagai jawatan kanan. Penyanyi popular era 80-an, Rohana Jalil meninggal dunia malam tadi. Allahyarham yang berusia 68 tahun dilaporkan mengembuskan nafas terakhir di sisi keluarga. Allahyarham meninggal dunia di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris Universiti Kebangsaan Malaysia pukul 11.33 malam. Beliau meninggalkan suami dan 3 anak perempuan. Warisnya memaklumkan Rohana bertarung nyawa melawan kanser usus sejak 2 bulan lalu. Beliau dirawat di hospital sejak April lalu disebabkan kebocoran usus dan terpaksa diletakkan di ward pemantauan. Dalam hal itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas penyanyi terkenal tanah air Rohana Jalil yang meninggal dunia semalam. Menerusi muanai di Facebook, beliau turut mendoakan ahli keluarga Allahyarham tabah dengan ujian. Kajian terperinci bakal dilaksana bagi mengenal pasti faktor pelajar tidak mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM di Perak. Exco Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Perak Khairuddin Abu Hanifah berkata, semakin ramai memilih untuk terus bekerja. Jelas beliau kajian itu sebagai langkah komprehensif bagi mengelak keciciran pendidikan. Kalau ikutnya memang Kementerian Pendidikan mengambil pendekatan untuk mengkaji perkara ini sebab isu ni telah dinampakkan agak menyebabkan ramai pelajar yang tercicir kan. So dia memang pihak Kementerian Pendidikan sedang melaksanakan kajian, mengambil langkah-langkah untuk mencari punca dan juga plan intervensi bagi mengatasi masalah ni lah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program 3D, Read, Record and Reward di Perpustakaan Awam Datuk Seri Husni di Cemor. Di Perak, 1,106 daripada keseluruhan 28,715 calon berdaftar SPM 2022 direkodkan tidak hadir peperiksaan itu. Lebih 1,000 penduduk orang asli suku kaum Temia di Pos Simpo dan Pos Kop di Gua Musang Kelantan menerima manfaat menerusi program Outreach dan Kembara Bersera Rakyat. Program antara lain memberi peluang mereka mendaftar untuk memiliki dokumen pengenalan diri. Program berlangsung selama 3 hari. Ia dianjur Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA dengan kerjasama beberapa agensi lain. Ini termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Kesihatan dan Pusat Khidmat Dun Nenggiri.
Jabatan Pendaftaran Negara ni sangat perlu pelibatan mereka ni bagi mengenal pasti anak-anak yang masih mempunyai sijil lahir dan juga kad pengenalan. Dan juga ada masalah-masalah lambat daftar lambat untuk kelahiran lah. Objektif yang pertama sekali kita pertama yang pastinya kita nak jalinkan hubungan antara masyarakat dan juga agensi kerajaan lah. Dan juga memastikan penduduk kampung ni mempunyai sijil lahir dan juga kad pengenalan, sebab kita dapati perkara ni menjadi satu isu yang besar kepada kami lah. Selain urusan dengan jabatan kerajaan, turut diadakan aktiviti sukaneka dan penyampaian bantuan beras serta makanan. 114,430 ubat tidak berdaftar dan kosmetik tidak bernotifikasi dirampas Jabatan Kesihatan Pahang antara tahun 2018 hingga 2022. Turut disita peranti digital yang digunakan sebagai media memasarkan produk. Rampasan dibuat melalui cawangan penguasaan farmasi. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus, kejayaan diperoleh hasil serbuan ke atas 382 premis. Semua rampasan dianggar bernilai RM3 juta. Banyak sangat berada di pasaran terbuka, sama ada di kedai kopi dan sebagainya, kerana kita khawatir bahan yang ada dalam ini kebiasaan yang kita temui adalah bahan steroid yang boleh menyebabkan komplikasi-komplikasi lain seperti kegagalan pinggang. Dan begitu juga dengan penggunaan ubat-ubat ataupun kosmetik yang tidak bernotifikasi, di mana antara bahan utama yang kita rasa sepatutnya kita elak sebagai pengguna adalah penggunaan hidroquinon yang selalunya kedapatan dalam kosmetik yang tidak bernotifikasi. Beliau ditemui pada sidang media pelancaran Sahabat Ubat Pahang di Kuantan, Pahang. Baik, orang ramai terutama pekebun dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka dalam tempoh cuaca panas ketika ini. Pengarah Bomba dan Penyelamat Perak, Sayani Saidun berkata, tindakan tersebut berisiko dan boleh menyumbang kepada kebakaran yang lebih serius. Sejak bulan lalu, 296 kes kebakaran terbuka diterima JBPM Negeri. Kebakaran belukar dan lalang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 223 kes. Kita memerlukan kerjasama daripada pekebun-pekebun ni untuk mengelakkan melakukan pembakaran terbuka bagi tujuan untuk membersihkan kebun mereka. Ya. Tapi saya tidak nafikan juga bagi setengah tempat memang dibenarkan untuk pembakaran terbuka ni dengan izin Jabatan Alam Sekitar untuk mereka melakukan kerja-kerja pembersihan. Contohnya di Kedah kerana antara kaedah-kaedah pembersihan adalah dia membakar jerami-jerami yang kesan tu, tetapi dengan syarat semasa proses pembakaran dilakukan mestilah dijaga. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan JBPM Negeri di Meru, Ipoh. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan pihaknya akan bekerjasama dengan pengusaha inap desa mengenai tahap keselamatan di air. Langkah itu antara usaha mengurangkan kadar kematian akibat tragedi lemas di negeri itu. Baik, untuk ramalan cuaca seluruh negara, terus saja bersama Pegawai Malaysia, Nur Farha Abdul Halim. Saksikan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton, kembali bersama Map Malaysia untuk info cuaca pada petang ini. Paparan imej gambar radar semasa menunjukkan hujan dan ribut petir yang kini sedang berlaku di beberapa tempat di semenanjung Malaysia, termasuklah di sekitar negeri Perak, negeri Kelantan, Terengganu, pedalaman negeri Pahang, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, negeri Sembilan, serta di 1-2 tempat menyebabkan negeri Melaka dan Timur Johor. Dijangkakan ia akan berkekalan sehingga ke awal malam nanti. Lain-lain tempat adalah tiada hujan yang dikesan seperti di barat Johor. Namun demikian, keadaan cuaca lembap di sekitar bahagian Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan ini dijangkakan akan mula reda sehingga kelewat petang nanti. Seterusnya kita lihat kepada Sabah dan Sarawak. Setakat ini hujan dan ribut petir yang sedang berlaku melibatkan beberapa tempat di sekitar pantai barat,
Pedalaman, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah termasuklah di bahagian barat negeri Sarawak serta Miri dan Limbang Sarawak. Dijangkakan ia akan berakhir menjelang lewat malam nanti. Seterusnya kita lihat kepada paparan ramalan hujan di sekitar Semenanjung Malaysia untuk malam nanti. Dijangkakan cuaca baik bagi kebanyakan tempat. Namun demikian, ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku menjelang lewat malam di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan pedalaman negeri Pahang. Untuk Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dan ribut petir berpotensi untuk berlaku di beberapa tempat di sekitar bahagian pantai barat, Kudat, Sabah dan juga di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Anda terus layari ke laman sosial rasmi Met Malaysia untuk mengikuti sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca. Sekian dari saya, kita ikuti ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali. Bagi memastikan tahap kesiapsiagaan terhadap bencana berada di tahap optimum, pelbagai inisiatif digerakkan pihak berwajib. Ini termasuk perluasan program Kampung Siaga 221. Perinciannya dalam lintas langsung dari Kelantan bersama Muhammad Azidi Abdullah. Azidi, silakan. Baik, terima kasih. Program Kampung Siaga 221 Kelelaan Angkatan Pertahanan Awam APM diperluas ke kawasan pendalaman bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan persediaan awal penduduk menghadapi bencana, tidak terkecuali kawasan perkampungan orang asli. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Menurut Ketua Pesuruhjaya APM, Aminur Rahim Muhammad, masyarakat orang asli yang menyertai Kampung Siaga 221 ini akan dilatih memberi maklum balas awal berkaitan insiden bencana. Selain Kelantan, negeri lain yang turut terlibat ialah Terengganu, Perak, Sarawak dan Pahang. Antara lokasi terpilih, Kampung Orang Asli Postuel yang terletak 2 jam perjalanan dari Gua Musang. Kampung 221 ini merupakan satu inisiatif di dalam dekad platinum pertahanan awam yang kita lancarkan pada tahun lepas. Ya. Dan sasaran kita pada tahun ini adalah sebanyak 14 buah kampung siaga, yang mana kampung siaga ini dia menumpukan kepada bagaimana komuniti membantu komuniti. Ya, dalam program ini kita mendidik dan berkongsi pengalaman bersama-sama dengan warga komuniti di sini ataupun di mana-mana kampung siaga yang kita kenal pasti. Beberapa lagi kampung, terutama yang terletak di kawasan titik panas bencana, akan dimasukkan dalam projek Kampung Siaga 221. Langkah tersebut disyorkan bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa atau kecederaan sekiranya berlaku bencana. Aminur Rahim ditemui selepas pelancaran Kampung Siaga 221 di Postuel Gua Musang. Berangkat merasmikan majlis itu, Tengku Puan Temenggung Kelantan yang juga penaung APM Kelantan, Puan Sri Tunku Nur Hayati Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan penolong Pesuruhjaya Kehormat Pasukan. Sementara itu, penduduk orang asli di Postuel berkenaan menalu-alukan program sedemikian. Mereka akui program sedemikian memberi manfaat. Perasaan saya bersyukur pasal program ni payah nak jumpa. Pasal kalau daripada hati kita penduduk kampung pun kita rasa seronok. Pasal kalau program macam ni sekurang-kurang setahun sekali mesti ada.
Kami nak mengucapkan terima kasih kepada Pertahanan Awam sebab diorang buat program hari ini. Ya. Menariklah. Kita orang pun suka sangat-sangat. Nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JPAM yang menganjur program Kampung Siaga 221 di Kampung Postuel. Pelbagai inisiatif yang dilakukan kerajaan antaranya melalui Angkatan Pertahanan Awam APM dengan mengadakan program Kampung Siaga 221 sekaligus meningkatkan mutu perkhidmatan kepada masyarakat. Amirul Hafiz Rosli, RTM. Seorang pembantu makmal berjaya membuktikan mangga harum manis juga boleh diusahakan di Kelantan. Cuaca panas yang diseimbangkan dengan air mencukupi dan penjagaan rapi, pokok berkenaan mampu mengeluarkan hasil berkualiti. Menurut Nur Mazlan Abdul Ghaffar, beliau mula menanam pokok mangga harum manis di sekitar rumah di Wakaf Baru Tumpat pada 2012. 3 tahun kemudian, ia mula mengeluarkan hasil. Pokok mangga itu berbuah dengan agak lebat dan rasa serta baunya sama seperti yang ditanam secara komersial di Perlis. Sesudah itu, Nur Mazlan mengusahakan tanaman itu di kebun berkeluasan 0.4 hektar. Kini, 65 pokok mangga harum manis diusahakan. Cuaca paling penting lah. Macam di Perlis tu memang cuaca dia banyak panas, memang sesuai lah. Di Kelantan ni dia kurang sikit dengan musim terkujuh dia. Okey, untuk tahun 2020 ada hasil tapi tak banyak. Tahun 2021 tu banyak kerana kemarau, agak panjang sikit. Lepas tu tahun 2022 semua orang tahu cuaca hujan berpanjangan. Jadi tak ada hasil lah, ada cukup untuk makan lah. Jadi tahun ni dia panas, tahun 2023 ni dia panas agak panjang. Jadi hasil boleh kita boleh kira adalah. Menurut Nur Mazlan, walaupun Perlis adalah lokasi terbaik, tetapi harum manis juga boleh ditanam di mana-mana sahaja dengan penjagaan lebih rapi. Niat mahu membantu yang lain, seorang peniaga makanan di Pengkalan Cepa, Kota Baru menjadikan kedainya sebagai pusat mengumpul kuih tradisional dan pemanis mulut untuk dijual. Menurut Siti Nur Aisyah Muhammad, kaedah vendor itu digunakan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3 tahun lalu. Siti Nur Aisyah berkata inisiatif itu mampu meningkatkan pendapatan peniaga kuih tradisional sekitar Kota Baru. Ketika ini, 80 pembekal menghantar juadah kepadanya dengan hampir 200 jenis kuih dan pemanis mulut dapat dijual setiap hari. Total sale saya buat payment untuk bahagian vendor sahaja sebulan dalam 60k. Untuk vendor sahaja. Tidak termasuk saya sendirilah tu. Untuk vendor sahaja saya buat payment every month around 50 hingga 60k. Peniaga yang ditemui mengakui pendapatan mereka meningkat selepas meletakkan kuih di pusat jualan tersebut. Menerusi pendapatan itu, mereka boleh membuat pembayaran pinjaman perniagaan Amanah Ikhtiar Malaysia. Jadi dia suruh join lah vendor dia. Kita pun letak lah. Jadi macam kedai dia ni, dalam banyak-banyak kedai dia lah paling, kata kalau lain tu kita letak paling sikit 5. Jadi kedai dia ni boleh dalam 15-20 tu habislah dalam 20 paket gitu. Pada mulanya kita saya ni buat jualan tu kecil-kecil je kan. Jadi dah permintaan daripada masyarakat ni banyak. Jadi saya jual kali lah dengan dia ni. Di mana saya letak kuih tempat dia tu. Memang tiap-tiap hari lah saya buat tu. Paparan itu menutup lintas langsung dari Kelantan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Azidi dengan perkembangan dari Kelantan. Baik, ke perkembangan seterusnya, skuad The Red Warriors Kelantan FC hari ini mengumumkan jurulatih kelahiran Argentina Angel Alfredo Vera sebagai pengendali baharu skuad itu untuk baki saingan Liga Super musim ini. Kelantan FC memilih ketua jurulatih fasih berbahasa Melayu untuk mengendali pasukan itu yang menggantikan jurulatih sebelum ini, Frank Bernhard. Berbanding ketua jurulatih dari Korea Selatan, Choi Moon-sik dan Frank Bernhard sebelum ini, The Red Warriors lebih selesa memilih jurulatih asing fasih berbahasa Melayu bagi meningkatkan komunikasi terutama dengan pemain. Vera yang berusia 50 tahun, fasih berbahasa Indonesia dengan pengalamannya mengendalikan kelab Persipura Jayapura, Persebaya Surabaya, Persiba Balikpapan dan terakhir Persita Tenggerang sejak 2013. Vera berjaya membawa pasukan Persipura menjuarai Liga Indonesia tahun 2016. Ujian pertama Vera adalah pertembungan bertemu Sri Pahang Jumaat ini di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru.
Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, cadangan inisiatif penjanaan ekonomi bagi penduduk kawasan Pulau Bruit. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, terima kasih Azam. Satu lagi inisiatif penjanaan ekonomi bagi penduduk setempat di kawasan Pulau Bruit iaitu melalui pertanian itu yang dicadangkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Somok berkata, ia juga merupakan hasrat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk melahirkan pertanian secara moden dan sebagainya. Tambahnya lagi, antara ekonomi utama di Pulau Bruit ini adalah bidang perikanan, namun tidak sentiasa penduduk akan turun ke laut mencari sumber pendapatan dan industri pertanian adalah pilihan yang seterusnya dalam menjaminkan sumber ekonomi keluarga dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach Program AgriCop di Dewan Kampung Betanak Daro semalam. Tambah Dato' Abdullah lagi, beliau mencadangkan pusat latihan pertanian dibangunkan di zon tengah Sarawak dalam usaha merancakkan lagi minat penduduk setempat ke arah itu, di mana terdapat banyak kawasan yang dikenal pasti berpotensi diusahakan sebagai taman pertanian ataupun agropark. Justru beliau turut mencadangkan beberapa inisiatif iaitu menubuhkan kumpulan jaringan tani di bawah Persatuan Nelayan Kawasan, Kelab Serikandi Tani melibatkan kaum wanita untuk pemprosesan pelbagai produk makanan tempatan, menubuhkan Kelab Tani Sekolah untuk menggalak minat para pelajar di sekolah dan menggalakkan para belia untuk mengikuti kursus pertanian dan kaedah tani terkini. Lebuh Raya Pen Borneo pakej laluan sematan Moyan sepanjang 95 km telah 98% siap. Menurut kenyataan media, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Perhini Sri Adenan memberitahu walaupun sudah hampir siap, namun pengguna jalan raya sama ada daripada penduduk sekitar atau dari luar dinasihatkan sentiasa berhati-hati di jalan raya, terutama yang melibatkan simpang dan pusingan patah balik, kerana banyak kemalangan yang berlaku adalah disebabkan oleh mereka yang mencuri laluan. Beliau memberitahu demikian semasa majlis simbolik pembukaan Jambatan Batang Kayan Baharu WPCO2 Lebuh Raya Pen Borneo di tapak Jambatan Batang Kayan Lundu semalam. Fasa 1 LPB di Sarawak iaitu pakej Teluk Melanu ke Sematan telah siap sepenuhnya pada Januari 2019 dan telah menyumbang kepada peningkatan ekonomi di kawasan sekitar, terutamanya kawasan Teluk Melanu dan Sematan yang menerima ribuan pengunjung daripada luar. Pembangunan usahawan khususnya di Sarawak akan terus dibantu oleh Majlis Amanah Rakyat MARA. Pengarahnya Erazu Abdul Razak berkata, matlamat pihaknya untuk membantu dari segi pembangunan keusahawanan, pembiayaan perniagaan dan premis perniagaan di samping memastikan kesemua usahawan MARA di Sarawak jelas tentang wujudnya MARA. Jelasnya lagi, selain daripada penyediaan premis MARA yang sedia ada, termasuklah gerai-gerai, kilang-kilang, bazar MARA dan sebagainya, MARA turut membantu usahawan dari segi pembiayaan perniagaan kepada usahawan-usahawan yang layak. Pelbagai jenis skim pembiayaan disediakan sama ada perniagaan tersebut dari segi kontrak atau gerai makanan. Ianya ditawarkan kepada para usahawan yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan. Katanya, terdapat juga geran-geran tertentu yang boleh diberikan kepada usahawan seperti skim program pembangunan usahawan teknikal PUTEK di mana pembelian mesin teknikal akan diberikan geran sehingga 60% dan usahawan hanya perlu membayar 1% sebulan selama 60 bulan. Tambahnya lagi, dalam masa sama, pihaknya turut menyediakan bantuan latihan keusahawanan kepada usahawan-usahawan yang memerlukan dari segi soft skill dan hard skill, terutama kepada usahawan di negeri ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan sijil pengiktirafan BEST di Bazar MARA Sariki. Seramai 12 orang penyewa di Bazar MARA tersebut telah menerima sijil pengiktirafan BEST yang bertujuan untuk memastikan para penyewa mengekalkan kualiti makanan dengan baik. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Sarawak Energy Berhad SEB menganjurkan bengkel pendidikan alam sekitar untuk guru penasihat Kelab Pencinta Alam Sekitar PALS peringkat Negeri Sarawak Siri 1 di Sibu.
Bengkel yang berlangsung bermula pada 19 hingga 20 Jun ini dihadiri oleh seramai 62 orang guru-guru penasihat Kelab PALS di bawah 19 pejabat pendidikan daerah PPD dari Kuching, Lundu, Bau, Padawan, Samarahan, Serian, Simunjan, Seri Aman, Lubuk Antu, Betong, Saratok, Maradong, Sarike, Kanowit, Mukah, Song, Kapit, Selangau dan Sibu. Perasiman bengkel telah disempurnakan oleh Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak, Jack Liam. Bengkel ini bertujuan untuk memantapkan kemahiran dan penyampaian pendidikan alam sekitar oleh guru penasihat Kelab PALS yang belum pernah mengikuti bengkel tersebut. Semenjak 2015, lebih daripada 700 orang guru penasihat Kelab PALS telah dilatih melalui bengkel ini. Bengkel ini meliputi pengenalan dan percubaan terhadap modul-modul alam sekitar NREB. Antara modul outdoor yang dilaksanakan pada bengkel ini adalah modul pengguna mesra alam, modul lalu lintas, modul hasil hutan, modul pencemaran di bandar dan plogging. Manakala bagi modul indoor pula adalah seperti The Great Twin, pemburu hakim harimau, ekosistem paya bakau dan nature tic-tac, kajian ekobrik dan modul amalan hijau. Selain itu, peserta turut didedahkan kepada modul melodi alam sekitar dan penghasilan barang dari bahan buangan. Bengkel ini juga memberi ruang untuk mendapatkan maklum balas dari guru-guru tentang pelaksanaan Kelab PALS di sekolah agar guru-guru ini berupaya merancang dan melaksanakan aktiviti alam sekitar dengan berkesan. Tidak hanya berkumandang di radio, penyampai Sarawak FM turun padang menyantuni golongan kurang berkemampuan di sekitar Kuching. Zulfitri Suhaili dari Bandar Baru Semariang yang kehilangan kaki kirinya tahun lepas antara yang dikunjungi pada program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR RTM kali ini. Kehilangan kaki kiri akibat kencing manis telah mengubah kehidupan Zulfitri yang sebelum ini aktif dengan pelbagai aktiviti sukan permotoran. Masuk ward malamnya lutut masuk OT room. Bila masuk OT room, doktor madah siapa potong sikit jari je, masa potong 2 gigi jari. Masa potong 2 gigi jari lah. Selepas saya dekat potong 2 gigi jari, 2 minggu lepas ya pergi dressing. Bila pergi dressing, tanya doktor apa hal bisa. Bila doktor tangga ada nanah terus pola lagi. Beliau yang mempunyai anak orang kurang upaya turut reda dengan ujian yang menimpanya. Malah optimis akan kembali berdiri selepas tubuhnya cukup sihat untuk dipasang kaki palsu. Zulfitri antara 3 penerima di Kuching yang menerima impak dari program Kamek Sayang Sarawak FM. Penerbit program Uji Murni memberitahu pihaknya bukan sekadar menyantuni golongan susah tetapi juga yang ditimpa musibah. Kita tidak memilih begitu. Kita melihat bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan selepas sebelum ini mereka mungkin ialah aktif dalam apa juga aktiviti terutama sekali bersama dengan Sarawak FM dan kemudian apabila ditimpa musibah. Selain Zulfitri, RTM turut menyantuni Nafisah Bujang di Kampung Tabuan Dani yang menghidap penyakit buah pinggang dan pasangan adik-beradik warga emas Sharifah Jalihah Wan Tahir dan Sharifah Fatimah Wan Tahir di Telaga Air. Mereka menerima sumbangan barangan dapur bagi menyambut Aidiladha minggu depan. Polis Kota Semerahan telah mengenal pasti 4 suspek yang disyaki terlibat dengan kes buli melibatkan pelajar sekolah di Kota Semerahan. Ketua Polis Daerah Kota Semerahan DSP Brody Branca memaklumkan suspek yang merupakan pelajar lelaki telah dikenal pasti dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semerahan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tindakan patas pihak polis tersebut dibuat hasil laporan polis yang dibuat oleh mangsa seorang pelajar tingkatan 1 yang merupakan pelajar dari sekolah yang sama dengan suspek berkenaan. Kes pelajar tersebut dipukul di belakang blok kedai Taman Desa Permai pada 19 Jun turut tular di media sosial. Menerusi kenyataan media, DSP Brody mendedahkan kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan iaitu dengan sengaja menyebabkan cedera yang mana jika sabit kesalahan membawa hukuman penjara selama tempoh yang boleh sampai 1 tahun atau dengan denda yang boleh sampai RM2,000 atau kedua-duanya. Pihak pengurusan sekolah berkenaan telah dimaklumkan tentang kejadian tersebut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Vi. Langsung dari Sarawak.
Antara fokus negeri di bawah bayu, pegawai awam di Sabah tidak salah guna kuasa. Laporannya terus saja bersama Rita Lucius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya, Azam. Pegawai awam di Sabah diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa dan bertindak sendiri sehingga menghalang proses permohonan pelabur untuk melabur di negeri ini. Tindakan seumpama hanya akan membantutkan usaha kerajaan menarik lebih ramai pelabur ke Sabah. Tegas timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, kerajaan negeri amat menitik beratkan usaha meningkatkan sosioekonomi rakyat dengan membawa pelbagai sektor pelaburan sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi kita harus membantu mereka dalam memproses permohonan-permohonan mereka itu, bukan menghalang. Kita harus bertanya mereka apa yang harus kita buat untuk membantu supaya mereka boleh menjalankan pelaburan itu dengan cepat. Beliau ditemui media selepas merasmikan penyerahan haiwan korban sempena Hari Raya Korban Peringkat Parlimen Keningau di Masjid Nurul Iman, Pekan Tambunan. Sempena majlis ini, pejabat Parlimen Keningau menyerahkan sumbangan RM50,000 kepada Masjid Kampung Kipaku Tambunan, 3 ekor haiwan korban serta sejadah dan Al-Quran kepada 20 pelajar sekolah agama. Jutaan terima kasihlah juga sebab selama ini komitmen dan tanggungjawab yang berhormat Datuk kepada komuniti Islam di Tambunan sangat terkesan dengan kami semua dan kami berharap berterusan dan di masa akan datang. Skim bantuan TVET Madani Parlimen Sepanggar dilancarkan hari ini bagi membantu pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM meneruskan pengajian di institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET awam. Skim bantuan tersebut menawarkan khidmat nasihat dan bantuan keuangan permulaan pengajian khususnya kepada golongan B40. Timbalan Menteri Sumber Manusia yang juga Ahli Parlimen Sepanggar, Mustafa Sakmud memaklumkan skim ini antara inisiatif menggalakkan pelajar menceburi bidang TVET selaras hasrat kerajaan melahirkan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Kita lancarkan skim TVET Madani ini untuk membantu mana-mana pelajar yang meminati institusi TVET. Kita akan bagi khidmat nasihat dan juga kita akan permudahkan untuk kita bagi dana awal untuk mereka mendaftar. Mungkin ada di antara mereka ini golongan B40. Mustafa berkata demikian kepada media selepas merasmikan Anugerah Pelajar Cemerlang Madani Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui turut menyambut baik pelancaran skim bantuan TVET ini. Bantuan inisiatif TVET Madani yang YB telah umumkan sebentar tadi itu sangat-sangat memberi inspirasi kepada kami untuk terus maju dalam bidang kemahiran TVET karena ramai graduan-graduan di luar sana yang ada keinginan untuk maju dalam bidang kemahiran tapi sebenarnya mereka ada kekangan dari segi keuangan. Dalam majlis ini, 203 pelajar dari 12 buah sekolah dalam kawasan Parlimen Sepanggar menerima anugerah. Mereka terdiri pelajar yang mendapat keputusan 7A hingga 11A dalam SPM 2022. Turut disampaikan anugerah pelajar lelaki dan perempuan terbaik, sekolah terbaik dan anugerah anjakan paradigma sekolah. Pemain industri kilang sawit di Sabah diingatkan mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling AKAS 1974 dan syarat-syarat lesen yang ditetapkan Jabatan Alam Sekitar JAS. Ketika ini masih terdapat insiden pencemaran melibatkan kilang kelapa sawit di negeri ini.
Pengarah JAS Sabah Amirul Arifin berkata, pencemaran tersebut antaranya berpunca daripada limpahan sisa buangan cecair, khususnya bahan kimia daripada kolam rawatan sisa buangan yang mengalami kebocoran kerana gagal diselenggara dengan baik, serta kegagalan alat kawalan pencemaran udara yang menjejaskan kualiti udara sekitar. Ketidakpatuhan tersebut telah diambil tindakan di bawah AKAS 1974. Melalui seminar pada pagi ini yang dihadiri oleh lebih kurang 200 peserta termasuk pemamer, kita mengharapkan bahawasanya usaha ini dapat menanamkan sikap tanggungjawablah di kalangan pemain industri sawit untuk terus menyokong kerajaan dalam usaha-usaha pemulihan alam sekitar dan juga dapat meningkatkan tahap pematuhan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan seminar pemantapan industri sawit ke arah kelestarian alam sekitar 2023 di Kota Kinabalu. Seminar antara lain bertujuan mendedahkan peserta tentang pengurusan buangan terjadual berdasarkan peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005 dan pengurusan sisa pepejal bagi mengelak pencemaran. Dalam pada itu, Amirul memaklumkan JAS kini dalam proses meminda AKAS 1974 termasuklah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, premis yang ditetapkan minyak kelapa sawit mentah 1977. Eastern Sabah Security Command Eskom meneruskan inisiatif membantu masyarakat di Zon Selamat Sabah Timur S-Zon melalui program sosioekonomi Eskom PPR Taman Harmoni di Sandakan. Program merupakan kesinambungan kepada program penyusunan semula perkampungan air di S-Zon bertujuan memberi pendedahan mengenai peluang menjana pendapatan, peningkatan tahap pendidikan serta kemahiran kepada penduduk khususnya belia. Hari ini ada dua program, satu pencarian pekerjaan, satu lagi program pendidikan, terutamanya kepada mereka yang lepasan SPM mencari calon-calon yang sesuai ditempatkan memasuki ke JYS lah untuk memberikan peluang mereka untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab pendidikan ini penting, itulah satu-satu cara yang paling efektif untuk mereka keluar daripada meningkatkan tahap sosioekonomi mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Dr. Jamaluddin Muhammad Ali ditemui pemberita selepas majlis penutupan program sosioekonomi Taman Harmoni Sandakan yang disempurnakan Ahli Parlimen Sandakan, Vivian Wong Shih. Sementara itu, Vivian menyifatkan program seumpama membuktikan keprihatinan Eskom dalam membantu meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk di kawasan S-Zone selain tanggungjawab memperkukuh kawalan keselamatan di kawasan terbabit. Golongan belia dapat kerja yang sesuai dan lebih banyak peluang pekerjaan di sekitar Sabah lah. Saya faham ini merupakan satu krisis yang sedang dihadapi oleh masyarakat Sandakan juga, di mana golongan belia adalah sangat susah untuk mencari kerja. Apabila tiada pendapatan, memang mungkin akan masalah sosio akan menimbul. Kita percaya untuk mengubah nasib masyarakat di Sabah ini dengan pendidikan. Jika mereka tidak mempunyai keputusan yang cemerlang dalam bidang akademik, misalnya dalam peperiksaan SPM, itu bukan penamat kepada sebuah kehidupan. Mereka mempunyai peluang untuk belajar dalam bidang kemahiran. Program selama 2 hari dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS, Majlis Amanah Rakyat MARA, Yayasan Usaha Maju dan Amanah Ikhtiar Malaysia ini diisi dengan pameran, temuduga, pendidikan dan kerjaya serta penyampaian bantuan beg sekolah kepada 100 kanak-kanak penghuni PPR Taman Harmoni Sandakan. Inisiatif Kumpulan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO, anak syarikat kerajaan negeri, memperkenal pelan anti-rasuah Kumpulan SEDCO PAKS bagi meningkatkan tadbir urus, integriti dan anti-rasuah perlu dijadikan contoh kepada organisasi korporat lain. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan, Datuk Thomas Logijin berkata, ini selaras aspirasi Pelan Anti-Rasuah Nasional 2019-2023 yang mahu menjadikan Malaysia sebuah negara yang dikenali kerana integriti.
Beliau berucap merasmikan pelancaran Parks 2023-2025 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya, Adam Valentine. Datuk Thomas berharap Parks dapat membentuk warga kumpulan SEDCO yang mempunyai nilai etika, jati diri dan berintegriti. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Pengerusi SEDCO Datuk Seri Dr. Arsid Sedih mewakili pengerusi SEDCO berharap Parks dapat membantu kumpulan berkenaan dalam kempen pencegahan aktiviti rasuah, salah guna kuasa dan kelemahan tadbir urus organisasi. Sebanyak 14 syarikat kumpulan SEDCO terlibat dalam pelaksanaan Parks yang bermula 2023 hingga 2025. Majlis pelancaran ini disusuli dengan pelaksanaan ikrar bebas rasuah diketuai Pengurus Besar Kumpulan SEDCO Haizar Razif Hisham Ajas Nabijan, disaksikan Timbalan Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah Alexander S. Kunghi. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Peri bersama Azam. Silakan. Baik, terima kasih Rita, langsung dari Sabah. NSFest 2023 yang akan berlangsung esok hingga 25 Jun di Dataran Nilai bakal tampil dengan pengisian baharu babitkan 3 kementerian. Ia melibatkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Nahar Muhammad Siddiq, pelibatan 3 kementerian itu dapat memperluas pengisian penganjuran NSFest 2023. Untuk kita kata edisi kali ini kita lebih istimewanya kerana kita akan diseturut disertai oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN lah. Jadi dengan penyertaan daripada 3 kementerian itu sendiri akan kita kata menambah baik penganjuran pada kali ini kerana tentunya dengan penglibatan kementerian tersebut kita kata pengisiannya akan mencakupi kita kata perkara-perkara yang lebih luas lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual hadir pada 24 Jun bagi memeriahkan acara. Jabatan Pilihan Johor menggagalkan cubaan seluduk masuk 11 ekor burung kakak tua dari Singapura di Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin CIQ, Bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru. Rampasan dilakukan selepas maklumat diterima berhubung seorang lelaki warga Singapura membawa burung berkenaan dalam keretanya pada 31 Mei lalu. Suspek didakwa cuba menyeludup 4 ekor burung ara, 3 ekor blue and gold Macau, 1 ekor yellow-headed Amazon dan 3 ekor scarlet Macau. Semakan mendapati suspek tidak memiliki dokumen sah memiliki burung eksotik tersebut. Turut disita dan dilucut hak 10 kotak kayu, sebuah sangka, telefon bimbit dan peralatan membela burung. Suspek juga didenda RM80,000 dan dipenjara 7 hari oleh Mahkamah Session Johor Bahru 7 Jun lalu selepas mengaku bersalah atas kesalahan itu. Kes berjalan mengikut Seksyen 60-1-A dan Seksyen 68-1-A Akta Pemeliharaan Hidupan Liar Pindaan 2022. Baik, tipu pembayaran tidak wujud. Seorang bekas anggota Tentera Laut Diraja Malaysia dipenjara 6 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Seremban. Tertuduh Muhammad Nurikwan Adha Muhammad Sofin, 26 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Magistrate Nurul Sakinah Rosni. Mengikut pertuduhan, tertuduh memperdayakan 5 bangsa berbeza dengan membuat transaksi bayaran tidak wujud ke akaun bangsa. Ia bagi pembelian sebuah motosikal, pelbagai pakaian, 3 telefon bimbit dan pelbagai aksesori telefon serta peranti dengan nilai keseluruhan RM19,916. Kesalahan dilakukan di 5 lokasi dinilai antara pukul 5.02 petang 17 Mei hingga pukul 7.36 malam 18 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara selama tempoh maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya
jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendali Timbalan Pendakwa Raya Nik Nur Akilah Sharfa Nik Zaidi dan Nurul Mohamed Muhammad Azman. Golongan muda perlu tinggi dengan daya intelektual dan membudayakan amalan membaca bagi melahirkan generasi yang berfikiran kritis. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga ahli Parlimen Bandar Tun Razak berkata ia juga bagi melahirkan modal insan yang kuat sekaligus memastikan negara terus maju. Graduan ini mempunyai bukan intelektual sama tetapi juga cara fikiran yang lebih kritis dan juga boleh menentukan yang mana yang baik dan buruk. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian sumbangan murid cemerlang SPM 2022 dan bantuan khas murid sekolah sekitar Parlimen Bandar Tun Razak. Sumbangan bernilai RM100,000 ditaja Yayasan Bank Rakyat untuk 1,000 pelajar libatkan 14 sekolah sekitar Bandar Tun Razak. RM6.48 juta diperuntukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib tahun ini bagi pengurusan mualaf. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Muhammad Fazil Abu Kasim, RM1.88 juta daripada jumlah tersebut adalah bagi tujuan pembayaran sagu hati kehadiran pelajar kelas pengajian mualaf Jawi di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Amat bersyukurlah sebab Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah membina Kompleks Darul Hidayah ini dan menyerahkan kepada Jawi untuk kita takbir urus bagi menempatkan kelas-kelas pengajian untuk saudara-saudara baru ataupun kelas-kelas pengajian Islam untuk mualaf. Selain Kompleks Darul Hidayah, kelas pengajian mualaf turut dipeluas ke 7 masjid terpilih di sekitar Ibu Negara. Fazil ditemui selepas merasmikan majlis apresiasi kelas pengajian mualaf di Kompleks Darul Hidayah di Ibu Negara. Persekutuan Renang Malaysia MS meminta agar seluruh rakyat Malaysia bersabar sementara menanti beberapa muka baharu untuk mengembalikan kegemilangan negara dalam acara renang. Jelas penolong setiausaha MS Nurul Huda Abdullah, prestasi pasukan renang negara telah merosot berbanding ketika beliau menyertai sukan itu 3 dekad lalu. Nurul Huda yang juga pemenang pingat emas 22 kali di Sukan C antara muka baharu membarisi MS bagi penggal 2023-2025 baru-baru ini. Beliau akur bahawa tanggungjawab yang dipikulnya kini bukanlah sesuatu yang mudah. We need to study what other countries are doing, what athletes and what are the events that we should actually focus more on. So yeah, we need to analyze a bit more on the data and statistics of what the other countries and their athletes. I don't want to put a time period on that, yeah, because I hope you guys understand that sport in general is something that we can't just produce athletes overnight. It will take time. Mengenai pemilihan atlet ke Sukan Asia 2022, Nurul Huda berkata perenang wanita negara Fi Jing-en akan diletakkan di bawah kategori A, manakala 6 lagi perenang lelaki termasuk juara 200 meter gaya bebas lelaki Sukan C 2023, Kiu Ho Yan, akan disenaraikan di bawah kategori B. Sementara itu, 3 penerjun lelaki, Oi Ziliang, Muhammad Syafiq Putih dan Gabriel Gilbert Daim, manakala penerjun wanita diketuai Ratu Terjun Datuk Pandelila Rinong, Nur Dabita Sabri dan Wendy Ng Yanji akan berada di bawah kategori A untuk Sukan Asia di Hangzhou, China. Kementerian Pendidikan KPM komited memastikan kesinambungan pendidikan untuk murid yang tidak menduduki peperiksaan SPM 2022. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying, bagi tujuan itu kementerian akan meneliti bentuk kerjasama yang akan dilakukan menerusi program latihan teknikal dan vocational TVET.
Ia termasuk kolaborasi bersama Kementerian Belia dan Sukan menerusi Institut Kemahiran Belia Negara, Kementerian Sumber Manusia dan Institut Latihan Perindustrian. KPM akan meneliti bentuk kerjasama dengan kementerian lain yang berkaitan agar laluan pendidikan TVET dapat disediakan kepada murid yang tidak menduduki peperiksaan SPM termasuk Kementerian Belia dan Sukan IKPN, Kementerian Sumber Manusia ILP, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Giat Mara, Kementerian Pendidikan Tinggi College Community. Berhubung pembiayaan, KPM yakin program TVET yang ditawarkan oleh kementerian lain menyediakan bentuk pembiayaan bagi memudahkan pelajar mengikuti program tersebut. Berdasarkan analisis KPM, calon tidak hadir bagi SPM 2022 meningkat berbanding 2021 yang merekodkan 10,681 calon daripada keseluruhan 392,837 calon berdaftar. Keutamaan untuk pembinaan projek perumahan rakyat PPR akan diberi kepada negeri-negeri yang menawarkan tapak tanah secara percuma atau mengenakan premium nominal. Bagi menyegerakan pembangunan PPR tersebut, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT memerlukan 3 cadangan lokasi untuk memastikan implikasi kos pembinaan tidak tinggi. Jadi bagi mengatasi masalah yang mungkin berulang sebelum ini, maka sebab itu kementerian mohon supaya yang dikemukakan itu 3 lokasi. Jadi sekurang-kurangnya daripada kerajaan negeri hanya tawarkan 1, apabila pertimbangan itu mengatakan tidak sesuai, kita tidak mahu kerajaan negeri terlepas peluang inilah. Jadi sebab itu memang setakat ini proses itu berjalan dengan lancar. Cuma kita masih jugalah ada beberapa negeri yang kita masih dalam perbincangan untuk pengenalpastian tapak yang paling sesuai. Masih dalam berita wilayah. Seorang guru muzik dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian seorang wanita. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pengakuan dibuat Oh Cheng Sing di hadapan Magistrate Nur Melati Diana Abdul Wahab di Mahkamah Pulau Pinang. Dia didakwa memandu keretanya secara berbahaya pada 8 Mei lalu di Jalan Loh Po Heng, Tanjung Bungah sehingga menyebabkan kematian. Sekiranya dia dapati bersalah, dia boleh dipenjara antara 5 hingga 10 tahun serta denda antara RM20,000 hingga RM50,000. Tertuduh juga berisiko hilang kelayakan pemilikan lesen memandu selama 5 tahun. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. 26 Julai ditetapkan untuk sebutan semula kes. 1.5 tan benih kerang dipercayai cuba diseludup keluar dirampas di perairan Kedah. Turut ditahan seorang lelaki tempatan disyaki penyeludup. Penahanan dibuat agensi penguatkuasaan maritim Zon Maritim Kuala Kedah di 0.5 Batu Nautika, Timur Pesisir Padang Keria Sanglang. Pengarahnya Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, suspek yang menaiki sebuah bot fiber dikesan cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Benih kerang yang disorok dalam 100 guni berjaya ditemukan. Soal siasat mendapati benih kerang itu dipercayai cuba diseludup ke Thailand. Rampasan dianggar bernilai RM80,000. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 dan Peraturan Perikanan Pemulihan dan Kultur Kerang 2002. Polis Perak buka kertas siasatan berhubung kematian mengejut seorang pelajar tingkatan 3 di unit rawatan berapi ICU Hospital Seri Mancung. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Muhammad Nordin Abdullah berkata, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian pada pukul 4.38 petang semalam. Hasil siasatan mendapati mangsa berada dalam keadaan tidak sihat pada 16 Jun kerana sakit di bahagian kaki dan berjalan menggunakan bantuan tongkat. Pihak sekolah kemudian menghubungi ibu bapa pelajar berkenaan dan memberitahu keadaan anak mereka sebelum dibawa ke Hospital Manjung untuk mendapatkan rawatan.
Pada hari berikutnya, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital. Punca kematian disebabkan darah beku tersumbat di paru-paru. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian tersebut. Baik, selepas sedekat penerbitan teater Sale akhir, kumpulan teater Jabatan Penjara tampil dengan karya terbaru iaitu Rentap. Membariskan 23 pelakon, teater berkenaan akan dipersembahkan pada 22 hingga 25 Jun ini di Muzium Penjara Melaka Bandar Hilir. Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya. Saksikan. 5 hari ayah merengkuh dalam lokam. Besar, ingatlah hukuman pasti akan menanti anda. Apa jua sekalipun yang anda lakukan, ingatlah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Nur Amalina Abdul Halim, RTM. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Azamudin Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.